Apa? Okey dah. Benda lah yang keluar ni. Okey, so teruskan. Hari ni kita akan bincangkan kertas 2 bahagian B. Okey, ini buku dia. Ada sesiapa yang ada buku ni? Kertas study. Saya tak ada kot. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Korang pun tak ada? Kalau kamu ada buku ni senang, kamu boleh jawab je terus kat situ. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Print lah ataupun jawab dekat dalam buku maths ya. Okey, untuk kertas 2 bahagian B ni 45 markah, kamu kena jawab semua soalan. Dia pemberatan dia paling banyak bahagian B lah. Bahagian A 40 markah, jawab semua soalan juga. Bahagian A 10 soalan, 40 markah. Bahagian B 45 markah, 5 soalan. So banyaklah Okey, kita teruskan Soalan pertama dalam bahagian B. Encik Suman membeli insurans kebakaran untuk kedainya yang mempunyai nilai boleh insurans RM760,000. Polisi insurans kebakaran yang dibeli mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurenskan 85% daripada nilai boleh insurans hartanya. Okey, so sini dia punya kedai tu, dia boleh je nak insuranskan sepenuhnya RM760,000. Okey, tapi polisi insurans kebakaran dia ni ada peruntukan co-insurans lah. Maksudnya 85% daripada nilai harta yang boleh insurans tu je dia nak. Dia boleh dapat pempasan. Maksudnya RM760,000 tu bukanlah dia boleh insuranskan 100%. 85% sahaja maksimum yang dia boleh berilah. So kalau ada kerugian selebihnya tu dia kena tanggung sendiri. Okey. Lepas tu dia ada deductible RM4,000. Maksudnya kalau kerugian itu kurang RM4,000, dia tak boleh claim insurance. Okay, so dia kena lebih RM4,000 baru boleh claim insurance. So RM4,000 pertama dia kena tanggung. Kedai Encik Suman telah mengalami kerugian sebanyak RM180,000 disebabkan oleh kebakaran. Okay, ini kerugian dia Soalan dia, hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurenskan kedainya dalam dua situasi ni. Yang pertama, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, pada jumlah insurans yang harus dibeli. Yang kedua, dengan jumlah RM500,000. Seterusnya, tentukan nilai penalti co-insurance. Okey, sekarang ni, kalau dia punya, dia insuranskan full lah. Maksudnya dia insuranskan jumlah insurans yang dia patut belilah. Okey, iaitu full lah. Dalam arti kata bukan RM760,000 sebab dia punya polisi insurans 85% je. So 85% daripada RM760,000 ni dia beli sepenuhnya. Faham ke maksud cikgu? Sebab insurans ni polisi dia 85%. So sekarang andaian dia jumlah insurans yang dia beli tu full 85%. Okay. Tapi dia rugi RM180,000. So pengiraan di sini kita kena ingat dia ada deductible. Tu je. Daripada RM180,000 ni, sebab kita tahu kalau 85% daripada RM760,000 confirm lebih lah daripada RM180,000 kan. Lebih. So dia boleh dapat semua 180,000 ni. Tapi sebab ada deductible RM4,000, dia kena tanggung RM4,000 tu, kita kena tolak RM4,000, jawapan dia RM176,000 adalah jumlah pampasan dia boleh dapat. Okay? Faham ke ini? Faham cikgu. Okay, so kata kalau 85% daripada RM760,000, RM646,000. Baru nak kira. RM646,000 ni maksudnya jumlah yang dia boleh cover lah. Since 180 tu masih dalam lingkungan, so dia dapatlah claim tolak RM4,000 deductible. Okay, next. Contohlah, dia patutnya RM646,000. Yang 85% ni RM646,000. Tapi dia tak nak ambil RM646,000 sebab bulanan dia mungkin mahal. Okay, tak apa. Encik Suman decide dia nak RM500,000 je. Tapi kerugian dia kan RM180,000. Cuma di sini kita kena tentukan berapa nilai penalti co-insurance yang dia kena tanggung. Ada peratus dia. So RM500,000 jumlah insurans yang dia patut beli yang ni 85% daripada RM760,000. Kita kira lah dulu. 646. Okay. Tapi daripada 646 ni dia cuma insuranskan RM500,000. So bayaran pampasan dia tu ikut nisbah yang dia ambil RM500,000 daripada yang dia patut beli 646.
Okay, 500,000 per 646,000 darab kerugian dia. Okay, sebab ini akan dapat dia punya nisbah, darab dari dengan kerugian dia dan mesti tolak deductible. Okay, so kamu akan dapat RM135,318.89. So ini je yang dia boleh dapat pampasan. Okay, so yang selebihnya itu dia kena bayar lah, itulah penalty co-insurance dia. 180,000 tolaklah 139 yang ini ni, penalty co-insurance dia ni. Yang ni, nampak tak? Yang mula-mula ni. Tak termasuk deductible lah. Maksudnya kalau kamu tolak yang 135 ni, kamu kena tambah 4,000 lah. Itulah penalty co-insurance dia. So RM40,681.11. Okay? Ya, cikgu ambil 139 ni. Ya, sebab ini, yang ini ni. Cikgu tak nak kamu confuse. Banyak betul term-term dia kan. Ini adalah 139 ni. Okay. So 40,000 ni dah include sekali dia punya deductible tu. Yang dia punya penalty ni apa? Denda. Penalty ni yang penalty co-insurance ni yang dia bayar. Dia kena tanggung. Okay. So B. Hitung bayaran pampasan yang diterima oleh Encik Suman jika dia menginsurансkan kedai itu dengan RM620,000 dan kedainya telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, ingat 85% tadi adalah RM646,000. Okey. Dia cuma insuranskan RM620,000 dan kedai dia rugi, total loss. So berapa dia boleh claim patutnya pampasan tu? Dia boleh dapat tak RM620,000 ni? Siapa nak jawab? Dia insurans RM620,000 tapi dia total loss lepas tu. Dia layak tak dapat RM620,000 tu? Pampasan tu. Kena tolak deductible juga kan cikgu? Yes, very good. Betul. Dia boleh dapat RM620,000 tapi kurang RM4,000 lah sebab deductible RM4,000. So RM616,000. Okay. So markah dia di sini untuk yang A pertama ni 1 markah je. A2 ni 5 markah. Okay. 1 dekat jumlah insurans harus dibeli. 1 dekat jalan kerja yang kira ni 500,000 nisbah ni. Okay. Jawapan 135,000 ni 1 markah. Penalty co-insurance kita tolak 1 markah. Jawapan 1 markah. So sini 6 markah untuk bahagian A. Untuk yang B dia 2 markah, 1 markah pada penolakan deductible, 1 markah jawapan. So total di sini 8 markah. Ada masalah? Cikgu. Ya. Cikgu. Kalau yang bahagian A tu, sen dia saya bundarkan boleh cikgu? Bundarkan menjadi 90? 90 Boleh. Boleh. Okay. Tapi sebenarnya dia diterima. Tapi tak, cikgu kira kejap. Sebenarnya 0.89 lah. 0.89. Hati-hatilah bila tengok nak bundar tu, tapi tak apa, kita terimalah 0.90. Okay? Cikgu terus Okay, soalan seterusnya. Ya. Pelan dan dongakkan. Ada soalan lagi ke tadi? 11? Tak ada cikgu. Okay, cikgu sama ya. Soalan 12 kamu dah pernah buat ke? Belum. Belum? Oh, memang tak pernah buat belum. lah. Okay. Cikgu bagi dekat kelas Sina je lah tu. Okay. So, untuk soalan pelan dan dongakkan ni, kamu belajar time form 3. Soalan ni memang akan keluar kertas 2. So, kamu kena buat ulang kaji. Okay. Tengok balik soalan, latihan-latihan masa kamu form 3. Dia kata, tidak dibenarkan menggunakan kertas graf. Tak boleh kertas graf. Okay. Dan semua lukisan mesti skala penuh. Kamu kena guna ruang kosong yang dia sediakan, answer space yang dia provide. Okay, jangan lukis tempat lain. Kalau dia bagi yang ruang ada 4 petak tu, kamu kena lukis kat situ. Ada 2 kaedah yang betul, tak silap cikgu. Tu kena refresh balik nanti. Okay, so dia kata rajah 6 menunjukkan gabungan sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak bertapak segi 4 sama BPQC di atas satah mengufuk. Okay, yang bawah ni lah. Okay, lepas tu
5 cm, so sisi semua 5 cm lah, segi empat sama. Trapezium BPUT ialah keratan rentas seragam prisma itu yang biru. Okay, dia bagi tahu bersebab lah, so kamu kena pay attention dengan keratan rentas ni. Next, segi empat tepat PQRU ialah satah condong. Ini, saya ingat. Diberi G ialah titik tengah bagi TB. Sini. So kalau ni 3, sini pun 3 lah. And then dia bagi tahu yang ini condong tadi kan. Ni condong kan. Okay, atas 4, bawah 5. So yang dia beza 1 cm. Okay. So soalan pertama, lukis dengan skala penuh. Kamu kena guna pensel. Ukur tepat guna pembaris. Tepat. Tak boleh lukis dekat buku latihan, kira bilangan petak. Itu salah. Okay, tolong jangan buat kira guna petak. Okay, so kita nak tengok skala pelan. Pelan ni daripada atas. So unjuran semua titik ni, atas ni semua ke bawah. Okay, unjuran dari atas ke bawah. So kalau kamu lihat titik H, dia akan pergi secara normal terus jatuh atas A. E atas D. S jatuh atas F, jatuh atas C. Dan begitulah seterusnya. T, GB. Okay, untuk R, dia bukan jatuh atas Q ya. Dia jatuh sebelum Q ni. Beza 1 cm 1 cm. Sama juga dengan U, sini. So, kamu tahu sisi ni kamu boleh nampak daripada atas. So, dia garis padu, penuh. Okay. Untuk PQ dah memang ke bawah lah. So, biar kat situ. Tapi UR, TS dengan HF, kita kena unjurkan turun ke bawah. Itu bayang-bayang dia tu. Garisan penuh. Sama juga sisi tepi ni, kamu nampak yang penuh ni, unjurkan semua ke bawah. Macam ni. So, kamu nampak tapak ini macam sengit. Betul tak? Tapi kamu jangan lukis sengit. Kamu kena lukis dua cara je. Melintang ke atau menegak kau punya lukisan tu. Macam ni ke ataupun menegak lah. Okay? So, ni 1 cm. Untuk melukis ini, kamu nak label yang ukuran ni, label satu bahagian je. Okay, contoh sini 5 cm kan? Tak payah lagi label sini 5 cm. Tak payah dah. Satu side sahaja. Lepas tu, jangan gunakan bentuk anak panah. Jangan guna bentuk anak panah. Tidak boleh. Okay, tak payah. Sebab bila kamu guna anak panah, cikgu bagi tahu reason dia kenapa. Contohlah kamu kata sini ke sini 1 cm. Tapi hakikatnya anak panah kamu tu terlebih daripada ukuran 1 cm. Dah salah dah. So better jangan letak anak panah. Okay, ataupun mungkin anak panah kamu tu pendek daripada 5 cm. So dia akan potong markah, better jangan letak anak panah tu. Dan yang simbol bucu-bucu ni pun, kalau kamu yakin letak, kamu letaklah sebab dia mudah untuk kamu buat rujukan. Tapi kalau kamu tak yakin, tak payah letak. Kalau salah, kita potong markah. Okay ya. Tapi tak pastilah kalau tiba-tiba skema penandaan berubah ke apa kan. Ada masa cikgu ngelinian juga. So pemarkahan dia ikut saiz baju. S, M, L. S itu shape. Bentuk lah. Bentuk betul. Segi 4 ni. 1 markah. Ada 3 segi 4 lah kan. Kecil, sederhana, besar. 1 markah. M, measurement. Measurement ukuran dia plus minus 1 cm. Sudut bucu ni plus minus 0.1 cm. Yang bucu ni plus minus 1 darjah. Kalau betul semua, 1 markah. L adalah lines. Garisan yang digunakan kemas dan betul semuanya garisan padu. Tidak ada garis putus-putus, tidak ada yang berbulu-bulu lukisannya, terlebih ke apa, kemas lah garisan tu. So full mark 3 markah. Ada sebarang soalan di sini? Cikgu. Ya. Yang setiap garis tu nanti pemeriksa akan ukur ke, cukup ke? Macam contohnya QP tu cukup ke 5 cm. Kami tak ukur. Selalunya kami ada kertas terus tekap je trace. So trace fit tak? Okay, fit lah. Kalau tiba-tiba apa sah sengit ni, tengok berapa darjah sengitnya. Kalau just between 1 degree je terima lagi. Kalau dah sampai 2 degree sengit, tak terima dah. Cikgu guna tracing paper je. Okay, tapi kalau cikgu tak tracing paper, kami memang kena ukur. Kami memang ukur. Okay? Ibu kalau penandaan SPM yang online, rasanya dia memang dah ada apps dia memang akan terus scale gambar tu. So ini memang kena lukis dengan skala penuh. Ada lagi soalan? Cikgu. Ya. Kalau garis RKU tu saya buat putus-putus salah je. KU. RKU, garis putus-putus. Salah lah. Maksudnya kamu hilang 1 markah. Dapat 2 markah.
R ke U ni kamu nampak dia dekat atas kan? Daripada pandangan atas kamu dah boleh nampak dia dekat depan. So dia tak terlindung pun. Okay? Memang nampak solid depan. So ni garis solid lah. So kamu akan dapat 2 markah lah soalan ni. Okay, ada pertanyaan mana-mana yang muskil markah dia ke? Cikgu sambung ya. Boleh. Okay ya. Boleh So cikgu. next B1 dia lukis dengan skala penuh. Kita nak dongakkan dari X. Okay, X bahagian depan sini. So kita akan unjurkan dari depan ke belakang. Semua poin depan yang kamu nampak ni semua unjur ke belakang. A jatuh atas D, B pergi C, P ke sana. Okay, semua nampak ke belakang ya. Semuanya tolak. Macam kamu tolaklah semuanya ke belakang tu. Unjurkan. Sama juga dengan garisan dia. Garisan yang kamu nampak menegak ni semua kita unjur ke belakang. Ini semua unjur ke belakang. Sengit ni pun, condong ni pun ke belakang. Kita nampak di depan so ada garis padu. Sama lah yang dia punya yang melintang ni pun sama, unjur ke belakang. So kita nampak bentuk ni. Nampak tak bentuk ni? Jangan lukis sengit. Lukiskan dia flat pada kertas kamu. Macam ni. Okay? Jangan risau ukuran garis condong. Tak payah risau sebab bila kamu dah lukis semua garisan yang menegak dan melintang yang tepat ukuran dia, darjah dia 90 darjah bucu ni, 4 cm ni sampai kat hujung ni kamu sambung je pergi 5 cm, kamu akan dapat yang tepat. Jangan risau. Okay? So pemarkahan dia SML lah, macam saya setuju lagi, S shape, kita ada segi 4 tepat kecil dan trapezium. Sebab tu dia bagi tahu trapezium kelata rentas tadi tu. Okay, kamu akan dapat bentuk trapezium. 1 markah. Lepas tu measurement. Ukuran betul 2 markah di sini sebab kita ada yang condong ni. So ukuran semua panjang sisi plus minus 0.1 cm. Yang darjah plus minus 1 darjah lah. So itu 2 markah. Kalau misal kata ni ada lari sikit ke, minus 1 lah. Okay. Lepas tu L lines, semua garisan padu. Okay, lupa nak ditekankan tadi. Soalan pelan dan dongakan ini dia senang. Tapi dia juga senang hilang markah. Sebab macam ni. Contoh kamu punya shape dah betul. 1 markah. Okay. Kamu punya measurement dah betul. Tapi lines kamu salah. Mungkin tiba-tiba kamu ada garisan ni. Tiba-tiba tak tahu kenapa ada garisan dash. Okay. Ataupun ni kamu lukis garis dash. Putus-putus. Kamu tak dapat markah lines ni. So kamu hanya dapat 3 markah. Atau satu case lagi. Shape kamu dah betul. Ukuran kamu salah. Kamu buat ukuran salah, okay? Ukuran kamu tu mungkin kecil lah, kamu tak ikut skala, kamu guna ikut petak. Kamu kira ikut petak buku teks, buku kerja tu. So itu kamu takkan dapat markah measurement lah, memang takkan dapat langsung lah. Kamu dapat markah shape sahaja 1. Okay, measurement memang takkan dapat dah lah. Out terus. Tu maksudnya dia senang hilang markah, tapi senang dapat markah. So hati-hati. Dia punya markah tu yang before dipenuhi, okay, baru layak dapat yang second. Second tak dipenuhi, yang third langsung tak pandang. So kena hati-hati Okay, ada soalan untuk yang ni? Senang kot. Yang mencabar ni. 3 markah ni. Okay. Tengok ya. Kita nak daripada Y. Y ni kita anggap depan jugalah, sisi lah. Kita pun unjurkan daripada depan ni ke belakang sana. Kita unjur, kita anggap kita macam, kita imagine kita compress lah dia pergi dinding belah kiri tu. Anggaplah ada dinding. So semua point yang depan ni semua ke belakang. Ikut je sisi tu, tak payah nak pening-pening nak ikut arah mana, ikut sisi dia. Okay, sebab view kita ikut jalan tu. So situ. Next. Kamu lihat dia punya sisi ni, kamu akan nampak PQ ni di depan. Unjur ke belakang. So dia akan jadi garis padu lah sebab tadi kan point ni kita dah unjur ke belakang. P atas A. So ni kita sambungkanlah A, D, kita dapat garisan ni. Sama dengan UR, kita dah unjur ke belakang, kita dapat garisan ni. Dia bukanlah on air, kita kena imagine belakang tu ada dinding lah. Next, garisan condong depan ni pula. Kalau kita unjur ke belakang, kita akan bertindih dengan TGB dan seterusnya merapati di sini unjuran dia. Kamu akan dapat segi 4. Okay, tak siap lagi. Tunggu. Ada lagi ni. Nampak tak ni dash line? Dari depan tak nampak. Kita tak nampak dari depan tapi kita tahu dia ada di belakang tu. Dengan ketinggian 3 cm di tengah-tengah. So kita tahu dia ada kat belakang. Dia hidden, tersorok. Kita,
Point G ni kita kena unjurkan juga ke belakang pada H, S kita unjurkan pada E, di mana ini adalah dash line sebab dia terlindung, kita unjur ke belakang. Macam tu. So tu bentuk yang kamu dapat. Tada, macam ni lah. Jangan lukis sangat. Mengufuk je biasa. So ni bentuk yang kamu dapat. Shape betul 1 markah, measurement semua betul, ukuran 1 markah, lines kita semua betul. Okay, kita ada garisan padu dan garisan putus-putus 1 markah. Biasaannya soalan ni 4 markah tau. Sebab untuk line ni 2 markah, tapi sebab skema ni bagi 3. So bila kamu tersalah garisan tengah-tengah ni, tak ada garisan putus-putus ataupun kamu lukis garisan padu, kamu tak dapat markah last lah, kamu dapat 2 markah je. Ada sebarang soalan pasal markah dia? Tanya sekarang. Jelas? Tak ada cikgu. Okay. So bila cikgu present macam ni, jelas tak kamu nampak unjuran tu? Jelas cikgu. Jelas. Itu unjurannya, kamu nampak soalan ni 9 atau 10 markah ni, jangan hilang. Unjuran macam tu, kamu imagine kamu kompres dia semua ikut side mana dia nak tengok. Okay, buat macam ni. SML, cara pemarkahan. Okay, nombor 13. Okay, 13, Cikgu Esther memilih tidak melebihi 30 orang murid untuk menyertai suatu pertandingan perbarisan dengan keadaan bilangan murid lelaki selebih-lebihnya 2 kali bilangan murid perempuan. Selebih-lebihnya tu maksudnya at most, maksimum, takkan lebih daripada tu dah. Itulah yang paling lebihnya. Maksudnya paling banyak pun 2 kali bilangan perempuan. Okay, istilah ni jangan pening ya. Ada je dalam buku teks form 4 ni. Tapi yelah kamu tak ada buku teks form 4 dah kan, ada yang digital ya. Okay, soalan A. Tulis 2 ketaksamaan linear selain daripada X lagi besar atau sama dengan kosong dan Y lagi besar atau sama dengan kosong yang mewakili pemilihan ahli perbarisan itu. Dia tak mahu kamu bagi 2 ni dah. Dia macam hello, aku dah tahu dah ini adalah paksi X, paksi Y, jangan bagi lagi. Tak ada markah. So dia nak 2 lagi ketaksamaan linear itu berdasarkan ayat di atas ini. Okay. Jangan tulis semula yang ni, tak ada markah. So kita pun tulis lah, kita andaikan, kita katakan bilangan perempuan X, bilangan lelaki Y. Ada ke sesiapa yang buat lelaki X, perempuan Y? Ada tak? Ada cikgu. Ada cikgu. Jangan risau, jawapan kamu akan sama, cuma lorek tu lain sikit. Lorek tu je yang akan lain sikit. Okay, jangan risau. Nanti kalau tak yakin, tak apa. Snap je, hantar kat cikgu, cikgu checkkan. So kita nak bilangan tak lebih 30 orang. So X tambah Y lebih kurang atau sama 30. Dia boleh 30, jangan 31 je. Lepas tu lelaki Y selebih-lebih 2 kali bilangan murid perempuan. So tak boleh lebih 2 kali X. Okay, ni 2. 1, 1. Dapat 2 markah. So kita dah dapat tadi 2 ketaksamaan linear ni. Kita nak untuk ceraian soalan ni gunakan kertas graf yang disediakan. Dia dah sediakan, kamu gunakan skala 2 cm kepada 5 orang murid pada 2-2 paksi. Lukis dan lorek rantau. So dia kata lorek rantau, dia tak suruh kamu warna rantau. So lorek kamu guna garis-garis je lah, jangan mewarna sepenuhnya bagi hitam pula. Okay. So kita nak lukis garisan linear, tukarkan simbol ketaksamaan ini kepada simbol sama dengan. Tukar ya. So kita nak 2 point je sebab dia linear. So kita ambil point yang mudah. Kalau X kosong, Y jadi 30. Kalau X 30, Y itu kosong. Okay, senang. Kita ambil yang senang je. Next untuk yang kedua, bila X kosong, Y pun jadi kosong. Cikgu nak jadikan dia lebih kurang ada nombor sama lah 30 kan. So cikgu jadikan X 15. So 15 ada Y 30. Cikgu saja. Cikgu nak bagi nanti graf sama tinggi. So graf itu akan nampak macam ni. Di mana kamu kena lukis garisan padu bagi X tambah Y sama dengan 30 ni. Okay. Dan juga garisan padu untuk Y sama dengan 2X. Dan kamu lorekkan rantau ini. So markah 1 untuk garisan yang betul di sini, 1 garisan yang kedua dan 1 markah lagi untuk melorek. Okay. So cikgu tunjukkan macam mana cikgu dapat rantau melorek ke sini. Tengok ya. Cikgu suka guna kaedah Roman. Cikgu bagi nombor rantau-rantau ini ikut sempadan dia. Yang ini, paksi Y ini adalah X sama dengan kosong ya, iaitu yang inilah.
Y sama dengan kosong adalah paksi X. Paksi Y adalah X sama dengan kosong. So kalau kamu tengok, kita nak X lagi besar daripada atau sama dengan kosong, semua belah kanan. Semua yang belah kanan kita nak. Untuk ini kita nak semua yang belah atas. So tak payah risau pasal dorang ni. Tak payah risau. Okay. Cikgu letak nombor dulu. 1, 2. Setiap rantau cikgu letak nombor. 3, 4 rantau. Kalau kamu suka lukis panjang-panjang, lukislah panjang-panjang. Pulang garisan tu tak ada masalah. So cikgu ambil ni je. 1, 2, 3, 4. Next cikgu lihatlah. X tambah Y sama dengan 30. X tambah Y ni, yang ni, garisan ni. Kita nak kurang atau sama dengan 30. So kita lihat garisan yang di bawah. Rantau yang di bawah garisan. Kita ada 1 dan 4. Kalau kamu lihat yang Y kurang atau sama dengan 2X, yang garisan yang ni. Kita nak kurang, so kita lihat rantau yang di bawah dia juga. 3, 4. Kedua-duanya ada nombor 4, so itulah rantau yang memuaskan. Rantau 4 ini. So tu markah 3. Kalau kamu terlukis garis putus-putus, kamu tak dapatlah markah untuk garisan tu. Ya? Dapat 1 markah. So ni semua garis padu. Cikgu teruskan ya. Daripada graf. Okey, soalan ini kata daripada graf. Tentukan, disuruh kamu tentukan bilangan murid perempuan apabila bilangan murid lelaki adalah maksimum. So bila lelaki maksimum kat puncak ni. Sini. Kita boleh ambil point ini sebab dia sama dengan kan garis padu. Okay. Lelaki 20. So kita pun tariklah dia ke bawah. Dekat 10. So perempuan kita 10. Yalah sebab kita tak nak lebih 30 orang kan. Dia tak suruh tunjukkan pada graf pun. So kalau kamu tak tunjukkan tak ada masalah. Asalkan kamu tulis. Apabila bilangan murid lelaki maksimum Y sama dengan 20, bilangan murid perempuan X sama dengan 10. Okey, dia tak kata daripada graf tunjukkan, okay, tak ada tentukan sahaja. Kalau kamu tak tunjuk, tak ada masalah, markah boleh pergi sini. Kalau kamu tunjuk pun okey, ada markah. So inilah yang kedua, dia bagi tahu kos maksimum pakaian perbarisan apabila 22 orang murid perempuan dipilih dengan keadaan kos pakaian bagi seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki masing-masing ialah RM180 dan RM150. So kita tahulah tak boleh lebih 30 orang. So kalau 22 orang murid perempuan kat sini, kita akan dapat 8. Okay? So 8 orang. Apabila X 22, Y 8. So kita tahu kos itu mestilah bilangan peserta perempuan darab harga baju dia 180 tambah harga baju lelaki darab dengan bilangan pelajar lelaki lah. Macam ni kamu akan dapat 5,160. Okay, markah satu markah bila kamu tentukan di graf. Kalau kamu tak tentukan terus kat sini 2 markah lah sini. Okay. Next untuk yang kedua, salah ni. Kedua, satu di sini mencari nilai nombor 8 ni. Okey, satulah di sini tentukan. Satu lagi penambahan operasi darab dan tambah dan satu lagi yang terakhir jawapan. So 5 markah. Untuk yang membuat paksi X dia lelaki, paksi Y dia perempuan, jawapan kamu akan tetap sama. Yang beza hanyalah rantau yang kamu lorek tu terbalik sikit. Betul tak? Rantau je beza kan? Betul cikgu. Okey, so tak ada masalah pun ya. Okay, sebab soalan tak bagi tahu siapa lelaki siapa perempuan XY ni kan. So, tak ada masalah. Jawapan akan sama. Okey, cikgu teruskan nombor 14. Okay, Rajah menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan harian dengan kereta. Okay, bila kamu dapat graf laju masa, benda first kamu tengok adalah unit. Unit untuk laju di sini adalah kilometer per jam. Paksi masa kita ni jam ke? Paksi masa ni jam ke? Bukan. Dia bagi sistem 24 jam. Tapi tempoh masa yang kamu akan dapat bukan jam. Macam ni, ini bukan 30 jam, ni 30 minit. So bila buat pengiraan nanti, kamu kena tukarkan dia kepada jam. Okey, bahagi 60. Tapi soalan ni pandai tau, dia buat trik tau. Nyatakan tempoh masa dalam minit. Dia buat budak-budak nampak soalan ni, minit. So nanti semua soalan lain pun, pelajar kalau dia tak fokus, careless, dia tak akan tukar minit dia pergi jam. Cikgu tahu tu. So dia akan biar jadi minit. Tu yang jadi salah. Okay. So first dia dah minta dalam tempoh untuk yang laju seragam dalam minit. Okay, ni senang lah. Ni yang seragam ni yang mendatar lah. 10 tolak 9 suku 45 minit. Okay, done.
Pandai dia bagi minit dulu. Lepas tu B. Diberi pecutan kereta maharian dalam 15 minit pertama. Dia sebut minit lagi. Minit pertama sini. 336 km per jam. Okey. Kecerunan lah. Hitung nilai U. Minit ni kamu kena tukar pergi jam. Rumus untuk kecerunan ataupun pecutan di sini, kalau fizik kamu belajar, laju akhir tolak laju awal per tempoh masa. Tempoh masa dah tahu dah 15 minit. Yang penting kamu kena tukar je pergi jam. Adalah 336. Okey, dia buat macam ni. Kalau cikgu terus letak je 15/60 lah. Okey. Laju akhir kita U. Tolak kosong laju awal. Okey, jadi macam ni. U bahagi 15/60 sama dengan 336. Sebaiknya biar dalam pecahan lah ya, lebih tepat lah. Tapi sebab ini kamu kalau dalam perpuluhan pun akan dapat nombor yang tak perlu pundar, 0.25. So safe lah. Nasib baik lah. So kamu akan dapat U84 lah. Okay, U84. Next. Diberi jumlah jarak yang dilalui oleh kereta maharian, jumlah jarak bawah graf lah, luas bawah graf ni semua 109.5 km. Hitung laju akhir dalam kilometer per jam bagi kereta dia. Okey, katakan laju akhir adalah V. Okey, inilah V Katakanlah V. So jumlah jarak yang dilalui bawah graf tu sama dengan luas di bawah seluruh graf. Di bawah seluruh graf. Okey, so kita ada bentuk pertama trapezium. So trapezium ni 1/2 darab. Okey, kita kena tukar pergi jam ya sebab kita kilometer per jam. So 9 hingga 10, 1 jam. Tambah yang atas ni 45 minit ni, tukar pergi jam. Bahagi 60. Darab tinggi trapezium 84. Okey, tambah bentuk kedua ni yang selalu problem. Bila kita kata luas bawah graf, kamu nampak graf ni tergantung. Mesti ada yang kira segitiga ni je. Tak boleh Nampak tu? Luas di bawah seluruh graf. So kamu nak ni, seluruh ni, trapezium ni. Kita nak seluruh trapezium ni. Okay? Semua. So trapezium yang ini kita tambahlah 1/2 darab. Okay, kali ni yang dua garisan selari dia 84 tambah V. Okay? Tambah V. Tinggi ni akan menjadi dia punya masa ni Kita rotate sikit, kita punya pusing sikit kita punya trapezium. Di mana masa sini 30 minit ataupun 0.5 jam lah, kita bahagi 60. Okay? Ini semua adalah sama dengan 109.5. So kaedah kamu terpulanglah kamu nak buat macam mana, hilangkan 1/2 ke macam mana. Nanti kamu akan dapat dia V adalah 60. Soalan ni cakap hitung laju akhir. Dia tak suruh kamu cari V. V tu kamu yang katakan. So kamu kena step, nyatakan. Laju akhir adalah 60 km per jam. Hati-hati dia bukan suruh kamu cari V. Melainkan soalan tu memang dah letak V siap-siap boleh. Tapi ni tak ada. So kita yang letak V, jangan tinggal macam ni. Kamu kena katakan laju akhir adalah 60 km per jam. Barulah kamu boleh dapat markah. Okey, so kita ubah dah V60. Kita lihat soalan seterusnya. Hitung kadar perubahan laju dalam kilometer per jam kereta maharian untuk tempoh 30 minit terakhir yang sini. So kadar perubahan laju adalah kecerunan dia iaitu pecutan. Tapi adalah nyah pecutan. So jawapan kamu nanti mesti negatif. So kadar perubahan laju tempoh masa dah tahu 30 minit lah. So 30 bahagi 60 ataupun terus tulis 0.5. Laju akhir 60 tolak 84 kamu akan dapatlah negatif 48 km per jam. Okay, untuk soalan maths ni kita unit tak berapa dipertekankan lah. So kalau kamu tak tulis unit pun jawapan kamu masih diterima. Okay, so markah 1 untuk 45 minit. Untuk yang ini B ni 1 markah dekat pengiraan, 1 markah untuk jawapan 84. Okay, untuk C kita ada 3 markah, 1 markah pada pengiraan. Sebenarnya 1 markah ini salah satu daripada pengiraan trapezium ni kamu tunjukkan. 1 markah. 1 markah lagi bila kamu tambahkan lah. Okay, tapi kalau dah terus tunjuk ini pun akan dapatlah markah akhir kamu. Yang penting kamu tulis laju akhir 60 km per jam. 1 markah. Untuk kadar perubahan laju 2 markah lah. 1 markah di pengiraan, 1 markah di jawapan. Ada sebarang soalan untuk nombor 14? Cikgu sambung Boleh, cikgu. Okay, cikgu sambung soalan last
Okey, untuk soalan terakhir ni, ini pemodelan matematik tau. Mula-mula cikgu fikir pemodelan matematik ni macam bahagian C, dia akan keluar, so dia pilihan. Rupanya tidak. So kita tidak berada di zon yang selesa untuk bab akhir itu. Kamu kena belajar lah. Okay, paling tidak pun dia akan tanya soalan macam ni. Ya. Maksudnya jangan abaikan bab itu. Okay, Aminah menggunakan RM26 untuk membeli 4 kg ayam. Berapakah jumlah amount yang perlu dibayar oleh Lily jika dia membeli 7 kg ayam dari kedai yang sama? Okay, selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik dalam aspek yang berikut. Cikgu tahu dalam otak kamu mesti dah boleh kira dah. Ni aku rasa aku guna nisbah pun dapat ni. Betul tak? Dalam otak kamu mesti dah boleh buat pengiraan. Betul. Tapi soalan tak minta kamu kira lagi. Dia tak minta. Dia nak guna pemodelan matematik ni. Dia minta lah macam-macam. So first, 2 markah. Kenal pasti dan mendefinisi masalah. So, maklumat yang kamu tahu, diketahui harga bagi 4 kg ayam ialah RM26. Okey? Asalkan ada perkataan 4 kg ayam RM26 ni, dah ada markah lah 1. Lepas tu dia nak kita tentukan jumlah bayaran untuk 7 kg ayam. Okey, kalau kamu tulis menentukan jumlah yang perlu Lily bayar untuk 7 kg ayam, pun boleh. Kita bagi markah. Okey? Tu je 2 markah. Lepas tu dia nak kita buat andaian. Dia dah lah beli ayam di kedai tu. Okey? Kita pun tak tahu hari apa dia beli. So banyaklah benda yang kita tak tahu kat sini. So kita kena buat andaian. Kedai yang sama dia pergi ni, okey, kita kena andaikan kadaran bagi jisim dan harga adalah tetap. Kita kena andaikan 1 kg tu harga dia sama. Okey, samalah hari-hari bila pun. Okey, so kita buat ayat, andaikan kadaran bagi jisim dan harga adalah tetap bagi ayam yang dijual dalam kedai itu. Ataupun kamu boleh buat ayat, andaikan harga ayam per 1 kg adalah tetap. Pun boleh. Kita terima asalkan kamu nyatakan harga tetap. Lepas tu, jangan lupa kita kena katakan. Kita kan kena letak pemboleh ubah kan. So X adalah jisim ayam, Y adalah jumlah bayaran. Okay. Dia nak kita kenal pasti pemboleh ubah. So dah ada. Dan juga kamu kena nyatakanlah Y berubah secara langsung dengan X. Maka Y adalah KX dengan K ialah pemalar. Bila kamu ni, ini 2 markah dah dapat. Yang bawah ni 1 markah bila andaian kamu kata harga itu tetap, tak berubah. 1 markah lagi bila melibatkan dengan pemboleh ubah ni. Ni yang kita nak. Y sama dengan KX dengan K ialah pemalar. Kalau ini ada, kamu tunjukkan. Tapi atas tak tunjuk, markah tak ada lah. K apa, X apa, Y apa. So kamu kena nyatakan. Kalau kamu terus tulis je, Y berubah secara langsung dengan X, Y sama dengan KX. Lepas tu kamu tulis Y apa, X apa. Kita terima. 1 markah. Okey, seterusnya dia minta kita aplikasi matematik. Ni baru nak suruh kira. So kita dah tahu kita ada X 4 kg harga 26. Y sama dengan KX. So kita nak cari K. Kita dapatlah K kita 6.5. Maka persamaan dia sebenarnya model dia Y sama dengan 6.5X ataupun 13/2X. Dua-dua kita terima. So bila Lily beli 7 kg ayam, so dia kena bayar RM45.50. So markah di sini bila kamu dapat persamaan model ni yang tepat, yang lengkap, Y sama dengan 6.5X ataupun yang pecahan ni, dan jawapan akhir untuk Lily bayar. Okay, 2 markah lagi. So dah 6 markah. Untuk yang terakhir, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. So bila nak menentusahkan ni, kita tunjuklah graf kita. Kita tunjuklah okay, model kita ni dia linear. So lakaran je. Okay, lukis macam ni. Logik ke kamu rasa model ni? Itu pendapat. Kita akan menentusahkan, kita tafsir balik. Logik ke? Padahal harga ayam ni kalaulah sama je kan. Takkanlah ada isu masuk kat berita harga naik turun. Tak mungkin kan. So model ini sebenarnya tak sesuai pun. Okay, model fungsi linear ni adalah tidak sesuai untuk jangka masa panjang. Kita tahu harga barang makin lama makin naik. Bila demand tinggi kadang harga pun naik. So kita tak boleh kata model ini sesuai lah. Okay, tidak sesuai untuk jangka masa panjang. Asal kamu state tak sesuai, ada markah. Ini adalah kerana kita nak tahu harga dia. Sebab dia. Harga ayam adalah tertakluk kepada harga pasaran. Okay, oleh itu kadaran harga terhadap jisim ayam adalah sentiasa berubah. Mana-mana ayat ni?
Contoh kamu kata harga ayam akan berubah-ubah bergantung kepada harga pasaran. Mana-mana je ayat tu asalkan menyatakan harga itu tidak kekal sama, kita bagi markah. Maka model baharu diperlukan apabila harga ayam berubah. Mungkin model itu melibatkan masa lah, T. Tapi tak ada maklumat di sini pasal masa kan. So kita tak boleh gunalah ya. Kita tak boleh buat apa nak buat, markah 2 je, penat-penat je. So setakat ini, so satu markah bila kata tidak sesuai, satu markah bagi sebab lah. Okay, next. E, memurnikan model matematik. Okay, kita nak memurnikan model matematik ni, kalau kita ada maklumat yang cukup, kita boleh murnikan. Okay, ayat dia kamu ikut je yang buku modul tu, kamu dah buat sebelum ni, sama lah. Sebab untuk kes yang ini, tak boleh nak murnikan. Maklumat tak cukup. Okay, so dalam masalah ini, kita tidak dapat memurnikan model memandangkan harga pasaran ayam adalah sentiasa berubah. Berubah. Tapi tak tahu perubahan tu macam mana. Okay, so kita tak ada maklumat tu. Bergantung dengan masa pun tak ada. So laporkan dapatan dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan tafsiran penyelesaian. Maksudnya kita punya laporan hanyalah pengiraan untuk Lily tadilah. Okay, itu je. Ni je ayat dia, 1 markah. So dah 9 markah. Itulah sahaja untuk bahagian B. Okay, so kita dah selesai bahagian B. Ada mana-mana soalan yang kamu nak cikgu tunjuk semula slide-nya? Atau mana-mana lah, apa soalan je berkaitan dengan bahagian B? Ya? Dapat Zul. Yang ketaksamaan tu. Cikgu. Ketaksamaan. Soalan 14 tadi ya? Bukan. Yang awal-awal tu. Awal-awal? Ni. Ni? 13. Aha. Yang last ni? Ni? Ni ke? Ini. Okay, tak sempat tengok eh? Yang graf tu. Apa Z? Z kan? Yang B cikgu, yang B. 13B. Oh B. Lorek ni? Apa soalannya? Tak, saya nak tengok. Macam tu je. Tengok. Okay, Sila. Ini rantau ni ya. Cikgu nak ingatkan tolong jangan buat macam ni cikgu lupa cakap. Bila kamu melorek rantau, kan satu arah. Macam ni kan. Terkeluar sikit ni kamu kena padam lah. Tolong jangan buat macam ni, jangan close macam ni Janganlah menganyam ketupat tu ni. Janganlah menganyam tika, tak payah. Ni jangan buat tau. Jangan buat. Sebab memang kita punya format untuk kamu melorek satu arah je. Ingat tau, cikgu dah bagi tips ni, ini sebenarnya yang cikgu bagi kamu ni, inilah teknik menjawab. Cikgu bagi ni adalah teknik menjawab. So dah bagi tips, dah bagi teknik. Okay. Okay dah, tengok dah. Ada lagi yang lain? Cikgu. Ya. Nak tengok yang pemarkahan 13E. 13. Soalan E. Oh yang tulis ni? Persamaan satu markah setiap satu. Satu markah setiap satu. Jangan tulis semula ya, yang X sama dengan kosong dengan Y sama dengan kosong ni tak payah tulis semula. Tak ada markah. Sebab maths ni kamu tak cukup masa. Memang tak cukup masa. Kamu nampak 2 jam setengah macam banyak masa mula-mula start. Tapi percayalah tak cukup masa. So kamu nak kena cepat. So tak payah buat apa yang tak perlu. Sebab tu melorek tu cikgu tak bagi kamu mewarna. Janganlah mewarna, buang masa. Okey, ada lagi yang lain? Semua jelas? Cikgu, soalan yang 15B tu kan, yang membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah tu. Kalau saya buat ayat dia, andaikan bahawa amount bagi setiap 1 kg ayam adalah sama, boleh tak? 1 kg ayam? Setiap 1 kg ayam adalah sama. Andaikan amount tu harga? Amount. Tak boleh tulis situ amount yang perlu dibayar, saya tulis amount lah, saya tak tulis harga. Oh, boleh? Oh ni, kamu ikut ni, jumlah amount. Boleh. Boleh. Cikgu duk pelik apa amount tu, apa? Oh ni amount. Okay, boleh. Ya, tak sebut harga kamu guna amount, boleh. Jangan risau. Sebabnya kenapa tahu? Bab ni bab baru.
So penandaan tu, cikgu boleh katakan takkan strict lah. So istilah kamu guna tu kalau berdasarkan teks soalan dia takkan pertikaikan lah. So jangan risau. Ada lagi soalan? Okey lah ni? Macam okey je? Okay. Okay, cikgu nak end dulu presenting. Okay, so cikgu stop dulu recording lah, kan besar sangat size-nya.